Apakah itu kelestarian alam sekitar? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lestari membawa maksud kepada tidak berubah ataupun kekal. Manakala bagi definisi alam sekitar, ia membawa maksud segala benda hidup ataupun benda bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Alam sekitar meliputi beberapa komponen utama seperti unit landscape yang berfungsi sebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan ataupun batu-batu. Secara kelestarian alam sekitar dapat definisikan sebagai interaksi yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar untuk mengelakkan penipisan ataupun penurunan sumber semula jadi terhadap alam sekitar, untuk memastikan penjagaan kualiti alam sekitar dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, dalam kata ringkasnya, kelestarian alam sekitar adalah persekitaran bumi yang kekal sama tanpa terjejas, yang terdiri daripada habitat flora dan fauna. Selain itu, Islam juga mengajar tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Perkara ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat ketiga. Dialah yang telah mengatur kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang kejadian yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Surah ini menunjukkan yang kejadian Allah tidak ada yang perlu diperelokkan atau diperbaiki oleh manusia. Objektif utama penyelidikan kami adalah yang pertama, untuk mengkaji tentang isu kerosakan atau insiden yang melibatkan alam sekitar yang berlaku di Malaysia dan dunia. Yang kedua, untuk menganalisis faktor dan penyebab bagaimana insiden tersebut boleh terjadi. Objektif yang ketiga, untuk mengenal pasti cara dan langkah-langkah yang sesuai untuk memelihara kelestarian alam sekitar daripada musnah ataupun terancam. Yang terakhir, objektif kami adalah untuk menerangkan tentang kepentingan memelihara dan mengekalkan kelestarian alam sekitar terhadap persekitaran. Dalam kajian ini, kami mengkaji dua kes yang utama, iaitu banjir di Malaysia dan pencairan ais di Antartika. Secara umumnya, banjir merupakan keadaan di mana air menenggelami sesuatu kawasan atau tempat yang luas. Banjir merupakan satu bencana pasif, iaitu bencana yang berkaitan dengan aktiviti manusia. Banjir berlaku pada kepantasan yang sederhana tetapi mempunyai saiz bencana dan impak yang besar. Ia merupakan salah satu bencana dari bencana alam yang sering melanda negara ini, seperti tanah runtuh dan pembakaran hutan. Banjir merupakan bencana alam yang kritikal dan kerap berlaku dan memberi kesan dan impak yang besar kepada rakyat Malaysia. Menurut laporan daripada Berita Harian oleh Dr. Muhammad Syahriman Muhammad Azmi, bencana banjir ini ada kalanya boleh diramal dan dijangka akibat perubahan monsun kerana ia membabitkan faktor semula jadi dan geografi. Namun begitu, aktiviti manusia juga boleh menjadi penyebab utama kepada bencana banjir ini. Situasi ini agak sukar diramal kerana terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan banjir ini. Justeru, kegagalan kita menguruskan alam sekitar secara lestari akan memburukkan lagi bencana ini. Menurut laporan dari Berita Harian pada 2018, 3 daerah di negeri Selangor iaitu Klang, Hulu Langat dan Kuala Selangor terjejas teruk selepas dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat. Pelbagai agensi yang terbabit memantau keadaan termasuklah Jabatan Bomba Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Selain itu, Sabah dilaporkan mengalami banjir terburuk sepanjang tempoh 57 tahun pada tahun 2017. Hal ini kerana banjir tersebut telah menjejaskan kawasan yang tidak pernah dinaiki air sejak 1960. Kajian seterusnya merupakan fenomena pencairan ais di Antartika. Fenomena ini terjadi adalah disebabkan struktur buka ais berubah kepada cair dan secara umumnya disebabkan oleh pelbagai aktiviti revolusi dan juga aktiviti manusia. Menurut Berita Harian Dunia, pencairan bongkar ais glasier ini tidak dapat dibendung dengan
dengan salji untuk mengimbangi kehilangan ais walaupun pemanasan global telah pun berakhir. Berdasarkan satu kajian, sebahagian besar daripada ais ini mempunyai saiz yang sangat besar, tetapi keadaan atmosfer dan juga suhu laut telah menyebabkan sebahagian daripadanya telah pun cair pada keadaan yang sangat tinggi. 80 pasukan penyelidik antarabangsa telah melaporkan pada bulan Jun bahawa kadar pencairan di Antartika telah meningkat sebanyak 3 kali ganda sepanjang dekad yang lalu. Menurut artikel ini lagi, ais Antartika terletak di atas sisi daratan. Dia terbentuk oleh pembendakan selama berjuta-juta tahun. Oleh itu, ais Antartika menaikkan paras laut global apabila ia cair dan berpotensi untuk menenggelamkan pantai di seluruh dunia. Isu yang berlaku terhadap alam sekitar mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan impak kepada alam sekitar seperti pemanasan global dan juga banjir. Antaranya ialah kesan rumah hijau, penggunaan bahan api fosil dan juga pembalakan hutan. Apakah pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan antara 1 degree Celsius hingga 2 degree Celsius hingga menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau dalam satu ruang tertutup meningkat dan menyekat haba daripada mudah terbebas. Berbalik kepada isu, apakah punca yang menyebabkan glasier ais semakin mencair? Antara puncanya ialah aktiviti manusia dalam urusan seharian hingga menyebabkan perubahan iklim terbesar dan lapisan ozon semakin menipis. Paras laut meningkat dalam 2 cara, iaitu peningkatan peraturan suhu global, terutamanya pemanasan di kutub menyebabkan glasier dan kepingan ais mencair, menyebabkan peningkatan jumlah air di lautan sekaligus meningkatkan paras laut. Selain itu, air di lautan semakin mengembang kerana ia menyerap haba dari atmosfera yang memanas sekaligus mengambil banyak ruang yang menutup kepada kenaikan paras laut. Seterusnya, faktor-faktor yang menyumbang kepada isu yang berlaku ialah penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil terdiri daripada petroleum, arang batu dan juga gas asli. Bahan api jenis ini mempunyai kandungan karbon yang tinggi menyumbang kepada pemanasan global. Bahan api fosil digunakan sebagai sumber aktiviti manusia seperti penggunaan kenderaan, misalnya kereta dan motor. Bahan api fosil untuk menjalankan pembakaran yang menyebabkan pembebasan asap kenderaan yang mengandungi karbon dioksida. Oleh itu, semakin bertambah penggunaan kenderaan, maka ia akan menyebabkan terlalu banyak gas karbon monoksida akan dihasilkan dan terbebas ke atmosfera. Selain itu, pembakaran terbuka juga menyumbang kepada pemanasan global di mana ia dijalankan secara skala yang besar dan membebaskan asap dan jerebu di udara. Bagaimana pembakaran terbuka boleh berlaku di negara kita? Punca utama aktiviti pembakaran terbuka ialah disebabkan oleh industri pertanian. Sebagai contoh, industri padi negara menyumbang kepada pelepasan karbon dioksida ke udara. Ini kerana setelah selesainya musim padi, lebihan jerami padi tadi dibakar serta beberapa syarikat menggunakan pembakaran terbuka ini untuk membersihkan ladang mereka. Akhir sekali, pembalakan hutan juga adalah faktor-faktor yang menyebabkan impak kepada alam sekitar. Pembalakan ialah penembangan dan seretan kepada sesuatu tempat. Bagaimana aktiviti pembalakan semakin berlaku pada zaman kini? Antara faktor-faktornya ialah aktiviti pembangunan dan pembalakan haram. Pada zaman era globalisasi ini, ramai pihak memilih untuk membangunkan pembinaan kawasan perumahan rumah, perindustrian dan bangunan pencakar langit yang lebih menarik perhatian pelancong-pelancong dari luar untuk menambah sistem ekonomi negara. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, memelihara bermaksud memulihkan serta melindungi sesuatu supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Manakala memelihara pula bermaksud menjaga dan mengekalkan sesuatu untuk sentiasa berada dalam keadaan yang lestari. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa alam sekitar, manusia juga boleh kehilangan segalanya termasuk tempat tinggal, sumber makanan dan juga sumber tenaga. Mengikut kajian kes yang telah diusulkan, terdapat beberapa cara yang dapat diusahakan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Antaranya ialah yang pertama, menanam pokok dengan kaedah perhutanan semula. Perhutanan semula merupakan antara cara yang dapat dilakukan untuk memelihara alam sekitar. Perhutanan semula ialah satu kaedah
yang digunakan untuk menanam semula pokok dan menjadikan hutan tersebut sebagai hutan sekunder. Hutan sekunder adalah hutan di mana pokok-pokok yang telah ditebang bagi tujuan pertanian dan pembalakan ditanam semula dan dipelihara. Antara contoh hutan sekunder di dunia ini adalah hutan Kalimantan di Indonesia. Hutan Kalimantan telah mengalami proses perhutanan semula pada hujung tahun 90-an sehingga awal tahun 2000. Antara kesannya ialah ia dapat menambahkan lagi kawasan bilangan tadahan air hujan. Hutan dianggap sebagai kawasan tadahan hujan yang penting kerana hutan bertindak sebagai span berongga besar yang menadah dan mengumpulkan air hujan. Seterusnya, ia akan menyerap dan menapis air tersebut lalu mengalirkan secara perlahan-lahan ke sungai, empangan, kolam atau tasik. Dan seterusnya mampu mengurangkan kadar bencana banjir. Selain itu, antara cara lain untuk memelihara dan memelihara alam sekitar ialah dengan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor seperti bas, kereta dan motosikal menghasilkan gas-gas yang boleh membahayakan alam sekitar jika terlampau tinggi kepadatan kandungan gas itu di atmosfera. Misalnya, gas karbon dioksida, gas metana dan juga gas karbon monoksida. Kehadiran gas-gas ini mampu menghasilkan haba di muka bumi yang membantu kehidupan bumi untuk hidup. Akan tetapi, jika kepadatan gas-gas tersebut terlalu tinggi, ia juga akan meningkatkan suhu di muka bumi, justru pemanasan global boleh berlaku. Salah satu alternatif untuk mengurangkan gas-gas tersebut ialah dengan berkongsi kereta atau menggunakan pengangkutan awam. Contoh-contoh pengangkutan awam yang boleh digunakan ialah bas, monorail dan kereta api. Kerajaan juga boleh menggalakkan lagi rakyat untuk menggunakan pengangkutan awam seperti dengan mengusahakan kempen. Contoh kempen yang diusahakan oleh kerajaan ialah The Way Forward Campaign yang berlaku di United Kingdom. Kempen tersebut berlaku pada 2021 sehingga kini dan objektif kempen tersebut untuk mengajak orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Selepas inisiatif kerajaan menjalankan kempen tersebut, kadar pengguna yang menggunakan kenderaan awam semakin meningkat. Akhir sekali, inisiatif yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Pihak kerajaan boleh mengambil tindakan dengan mengetatkan lagi undang-undang perhutanan yang sedia ada. Hubungan manusia dan alam sekitar telah bermula sejak zaman dahulu lagi apabila generasi pertama manusia membina penempatan di tepi sungai untuk menjadikan sungai tersebut sebagai sumber makanan dan minuman. Kanepi-kanepi hutan juga dijadikan tempat tinggal kerana teduh hujan. Antara sebab dan penjelasan tentang mengapa kita perlu memelihara alam sekitar adalah seperti berikut. Pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar amat penting agar manusia mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai dan sebagainya akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Sumber air akan menjadi kotor dan beracun dan tidak boleh digunakan. Secara tidak langsung, manusia yang menggunakan air yang tercemar akan mendapat penyakit yang membawa mudarat kepada mereka. Tanpa kemusnahan hutan, ia dapat berfungsi sebagai kawasan tadahan hujan. Kehadiran hutan-hutan tadahan hujan akan menangkum air hujan secara semula jadi dalam kuantiti yang besar. Hutan yang lengkap dengan flora dan faunanya menyebabkan air hujan yang turun dapat disalurkan dengan baik ke sungai. Air hujan yang turun itu tidak akan tersenjat, malah akan disalurkan ke sungai untuk meneruskan peredaran air. Oleh itu, kita perlu menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Hidupan air juga akan mati sekiranya hidup dalam air yang tercemar. Seterusnya, aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan kesan buruk kepada alam sekitar dan hutan-hutan. Sekiranya aktiviti ini tidak dapat dikawal, jumlah tumbuhan hijau akan berkurangan dan ini akan menjadikan cuaca semakin panas dan tidak stabil. Oleh itu, hutan perlu dipelihara bagi mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman, orang ramai boleh melakukan aktiviti luar dan beriadah tanpa gangguan yang boleh menimbulkan perasaan rimas, marah dan tidak selesa. Aktiviti riadah yang dijalankan dalam keadaan bersih akan menguatkan kesihatan kita. Seterusnya, mengapa kita harus memelihara alam sekitar daripada pengunduran ataupun pencairan lapisan ais?
adalah disebabkan oleh kenaikan paras laut. Ais musim panas hanya 1/4 daripada jumlah yang ada pada tahun 2000. Ini menyebabkan air lebur beredar melalui penutup sehingga berakhir di laut, meningkatkan parasnya. Bumi serta isi di dalamnya adalah amanah dan tanggungjawab kepada manusia agar kita sentiasa pelihara dan pelihara dalam apa jua aspek. Walau bagaimana sekalipun, kita hendaklah sentiasa terapkan dalam diri kita untuk mengamalkan sifat-sifat mahmudah untuk menjadi tonggak kepada keharmonian masa hadapan.